Keuntungan kita setelah 1 tahun, 1 bulan spend adalah sebanyak RM. Hai guys dan selamat datang ke channel Simple Investor. Jadi, hari ini saya nak sharekan kat korang berapakah keuntungan yang telah pun saya hasilkan selama 1 tahun dan juga 1 bulan ataupun 13 bulan lah kan. Jadi saya telah pun spend beribu-ribu, iaitu RM14,000, which is banyak gila lah kan. Semua ni untuk korang. Dan kalau korang tak tahu, Wahid Invest ni adalah sebuah platform ataupun sebuah tempat di mana korang boleh melabur ke dalam saham-saham ataupun stok yang mana semuanya adalah patuh syariah lah. Jadi orang Malaysia ataupun orang Islam memang sangat-sangat suka benda-benda ini. Dan kita nak lihat adakah ianya mampu memberi keuntungan lah kepada kita. Sebab apa? Kalau korang dah follow video saya yang sebelum ini, selama 12 bulan saya telah pun mengalami kerugian yang berterusan dan berpanjangan lah. Jadi memang sedih lah juga pada awalnya. Sebab apa? Kita dah spend RM10,000 lebih tetapi kita rugilah pula. Dah lah tak untung, rugi pula tu. Sebab apa? Kalau kita simpan dalam ASB, kita dah pun mengalami dividen yang boleh tahan lah. Tapi kalau korang tak tahu, untuk mendapat pulangan yang lebih banyak, memang kita akan invest ke dalam stok-stok lah seperti ETF ini semua ataupun index fund. Sebab kita nak kejar keuntungan yang lagi tinggi. Ataupun kalau mengikut data annually, apabila kita invest di dalam stok adalah lebih kurang 10% lah untuk setahun. Jadi hampir 2 kali ganda lagi tinggi daripada kita invest dalam ASB. So korang kena decide lah mana yang korang nak. Korang nak growth tinggi ataupun korang nak kestabilan. Kalau orang untuk Bumiputera, korang ada option lah untuk choose ASB dan juga stock ataupun index fund ni semualah. So guys, kalau korang berminat nak guna Wahid Invest ini, korang boleh daftar lah menggunakan link yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen. Dan korang boleh mendapatlah percuma RM10 apabila korang mula invest di dalam Wahid Invest ini. So korang tunggu apa lagi? Korang join sekarang. Dan kalau korang juga belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tolong tekan sekarang juga. Jadi jom kita mulakan video kita. Let's go. Alright guys, so ini adalah video yang sebelum ini. Kalau korang tak tahu, Wahid Invest ni invest ke dalam pelbagai stok dan kita hanya nak tengok kepada top 3 sajalah, iaitu investment yang paling besar dan paling banyak sekali dia beli ataupun Wahid ini beli, iaitu adalah Apple Incorporated, Apple Inc, iaitu yang kedua adalah Microsoft dan juga Tesla adalah yang ketiga. Lepas tu banyaklah Meta iaitu Facebook, Johnson Johnson, Pharmaceutical, Pfizer. Tapi kita hanya nak tengok yang 3 sahajalah. So yang pertama sekali kita nak lihat berita tentang Microsoft, iaitu di mana ianya telah pun meminta staff-staffnya untuk mengurangkan perbelanjaan kepada syarikat lah. Jadi Microsoft Corporation telah pun mengaski ataupun menanya timnya untuk mengurangkan perbelanjaan staff kerana ianya cuba untuk mengawal kos, especially pada waktu ekonomi sekarang ini, which is sangat-sangat gentil lah kan. Jadi perbelanjaan yang berkaitan dengan business travel, outside training dan juga company gathering telah pun ditarget, mana diorang aim untuk kurangkan perbelanjaan yang berkaitan dengan inilah. Dan sebagai contoh yang berlaku dalam Microsoft ini, yang mana manager tersebut telah pun membiayai ataupun membelanjalah ahli pasukannya tentang makanan dan minum lah bila diorang keluar, instead of claim dengan company. So maknanya manager tu keluar duit sendirilah untuk belanja-belanja tim-timnya. Yang dimana kalau sebelum ini memang company lah yang memang akan tajalah nak pergi makan, minum kan, memang company belanja. Tapi disebabkan Microsoft sedang cuba untuk cut cost, dia telah pun melaksanakan perkara ini. So kena keluar duit sendiri, duit staff sendiri. Jadi antara cara lain Microsoft telah pun meng-cut cost ataupun control cost, kontrol perbelanjaan, dia telah pun frozen hiring, iaitu telah pun memberhentikan pelantikan staff baru. Maknanya dah tak adalah orang baru. Dah lah tak ambil orang baru. Dia juga plan to lay off of less than 1% of its workforce lah. So mana dia nak kurangkan staff dia, dan staff dia ada lebih kurang 181,000, dan kalau dia plan nak kurangkan 1%, ianya bersamaan ke 1 ke 2,000 lah, 1,000 lebih lah. Dia nak buang staff, dia nak lay off lah staffnya. So memang itu adalah salah satu cara lah untuk dia kurangkan kos. Jadi company-company lain yang berada di dalam tech sector seperti Microsoft lah kan, Apple tu semua, Meta, mereka juga, company-company lain ini juga cuba untuk mengawal kos, untuk mengadaptasi dengan high inflasi, economic growth concern dan juga slowdown in advertising spending. Contohnya seperti Oracle Corp telah pun mula untuk membuang staffnya sebanyak ratusan lah. Dan juga Robinhood Market Incorporated telah pun membuang sebanyak 23%
daripada full time staffnya. Dan juga Netflix telah pun membuang 300 staff and then buang lagi 150 staff. So dengan mudahnya kita boleh nampak semua company tech sector telah pun cut, buang staffnya untuk cut cost lah kan. Tetapi Microsoft juga telah pun menunjukkan dia growth lah, dia tak jatuh tak turun, dia tak plateau, dia still naik tapi sangat-sangat sedikit, sangat slowest growth. Dan tapi dia punya revenue meningkat sebanyak 12% iaitu kepada 230 bilion. Company ataupun Microsoft telah pun mengalami pengurangan daripada sales tersebut disebabkan slowdown dalam cloud business, declining kurangnya sale video game dan juga kesan kenaikan kekuatan US dollar. Bila US dollar naik, orang nak beli jadi mahal lah. Contoh kalau kita nak beli iPhone dulu RM1,000 je, tapi sebab duit Malaysia jatuh ataupun USD menaik, tu dah jadi RM2,000. So memang taklah orang nak beli kan iPhone yang baru ataupun Microsoft software yang baru. Tapi walau macam mana pun disebabkan Microsoft kan, dia ada Microsoft, so Microsoft setiap PC, setiap rumah ada Microsoft. iPhone tu boleh lah, kadang-kadang rumah tu ada, kadang-kadang tak ada, tapi Microsoft semua rumah ada. Kalau tak ada memang susah lah hidup korang nak masuk ke dalam dunia alam maya, dunia teknologi ni kan. So sebenarnya Microsoft Share ni telah pun elok je sebenarnya, stoknya hanya jatuh kurang daripada 3% sahaja, which is still acceptable lah, kurang 3%. Yang di mana company tech yang lain, contohnya Nasdaq Composite Index telah pun jatuh 15%. So memang company-company lain drop kau-kau, Microsoft hanya 3%. Jadi kita ada juga berita tentang Apple yang mana ianya nak sustain lah iPhone sale in 2022. So Apple telah pun menyuruh suppliernya untuk menyiapkan barang spare part lah ataupun komponen. Kan kalau korang tahu iPhone tu barang yang dah siap, so barang yang dalam-dalam tu, komponen tu memang terdapat berpuluh ataupun ratusan supplier. So dia dah suruh, Apple dah suruh, korang buat semua barang ni sama macam tahun ni. Maknanya Apple punya forecasting untuk sale untuk tahun ni adalah sama seperti tahun lepas lah. So dia suruh buat barang banyak-banyak, jangan kurangkan. Jadi Apple memilih untuk membuatnya ada counting on affluent clientele and dueling competition. Dah tak ada competition ataupun kurang lah, and to weather a global electronics downturn. So the tech giant telah pun menyuruh assemble untuk membuat 90 juta of its new device on par with last year. Jadi company California based ini di Cupertino still expect untuk mengassemble ataupun memasang lah sebanyak 220 juta iPhone untuk tahun 2020, sama lah seperti level untuk tahun lepas. Jadi Apple projection suggest dia sangat confident untuk meweathering ataupun untuk melayani lah, untuk melayari market ni kan, a slump in spending on smartphone and other device. Pada waktu Android device sedang mengalami kemaslahatan ataupun tengah suffer, Apple device mempunyai stronger demand lah. Sebab apa? Memang adalah fanboy ataupun line up customer base yang sangat-sangat meminati dan mempunyai banyak duit untuk spend kepada premium gadget yang latest lah. Memang korang nampak je kan, ada je orang yang pakai iPhone setiap tahun dia tukar kan. Jadi itu saja telah pun mengkontribute sangat banyak lah kepada Apple punya successness. Untuk premium punya kategori memang Apple is number one lah. Apple ni just untuk sebagai lambang status kekayaan. Sebab bila korang tengok memang orang yang pakai Apple, memang korang akan terus automatically korang akan sinonimkan dia dengan kaya, padahal dia tak kaya pun dia. Sebab banyak cara kan, boleh buy now pay later, korang boleh buat loan, macam-macam lah. Saya hang semua Aeon ke apa pandai lah kan. Tapi bila kita tengok masyarakat sekarang, memang kita nampak iPhone, memang kita tahu dia ni kaya walaupun tak kaya. So dia dah menjadi sebuah lambang status. Dan memang tak adalah Android device yang boleh pull ataupun mempunyai aura yang sama lah seperti Apple ni. So memang Apple ni memang boleh lah. Sebab tu dia berani membuat forecasting ataupun membuat purchasing stock yang sama lah untuk tahun 2022, sama macam tahun lepas. Padahal kita boleh expect orang dah tak ada duit kan, interest rate dah naik, semua duit banyak dah habis pergi bayar itu sana lah, bayar loan sana sini kan. So tapi Apple masih lagi confident sebab dia tahu dia punya customer base adalah orang-orang yang kaya lah. Tetapi Bloomberg juga kata Apple akan slowkan perbelanjaannya dan juga dia punya hiring, iaitu pelantikan staff-staff baru untuk tahun 2023 lah. Sebabnya Apple juga terkesan sama macam Microsoft tadi kan. Jadi Apple juga terkesan. Jangan ingat Apple company nombor 1 dalam dunia pun tak terkesan, masih lagi terkesan. Cuma dia orang akan tetap berhati-hati lah. Jadi kita dapat lagi berita yang di mana Tesla juga lah pun bersedia untuk membuat 3-for-1 stock split pada 24 Ogos. Jadi Tesla shareholder akan dapat dividend of 2 extra. So kalau korang dah ada 1 extra, terlepas 25 Ogos nanti tiba-tiba korang akan ada 3 stock Tesla. Tapi at the end of the day korang punya nilai akan tetap sama lah, sebab dia akan
dilute ataupun akan kurangkanlah nilai. So kalau satu Tesla harga 900, bila dah pecah 3 pun korang akan ada 900 USD juga. Sebab apa? Sebab dia dah pecah 3. So satu tu harganya akan jadi 333.3333 sen dolar lah. So at the end of the day dia sama je. Tetapi kalau ikut kajian, stok yang asyik buat split ni biasanya akan beat the market by 16% point over the 12 months. So bukan sahaja-sahajalah dia membuat stok split ni, sebab first harga akan jadi lebih murah. So lebih murah dia akan lebih appeal ataupun lebih menarik lah kepada orang-orang di luar sana untuk beli. Sebab murah kan, bila kita harga mahal memang kita terus rasa macam auto tak minat lah. Tapi bila harga murah mungkin minat mungkin tak minat lah. Tapi at the end of the day dia still depend kepada fundamental terhadap sesebuah syarikat tu, apa yang dihasilkan, apakah matlamat yang cuba dia selesaikan, apakah bantuan yang boleh dia buat kepada dunia ini, kepada orang-orang biasa. Tapi we no doubt korang boleh nampak lah harga Tesla memang naik banyak kakao. Dulu naik-naik, jatuh pun jatuh biasalah kan, tapi naik balik dah harga 900. Kalau pada 5 tahun lepas nampak lah, dulu 90. Mana kalau korang pernah beli harga 100 dulu pada 2020 kan, tak lama pun 2020, 2 tahun je korang dah 9 kali ganda duit korang dengan stok Tesla ni. 9 kali ganda. Kalau korang ada 100,000, korang tiba-tiba dah ada 900,000 ringgit dalam masa 2 tahun, which is benda ni rare lah. Dan even pada waktu dulu pun dia punya PE ratio pun dah tinggi lah sebenarnya. So memang logically ataupun berdasarkan ilmu yang ada sebelum ni, memang kita takkan react lah, kita takkan beli pun sebenarnya Tesla, sebab even dulu pun dah overbought ataupun overpriced. Tapi sekarang still naik juga. So at the end of the day korang decide lah sendiri berbalik ke tak nak beli Tesla punya share, sebab dia orang akan bet on future growth. Alright guys, jadi benda yang korang nantikan daripada tadi adalah korang nak lihat lah berapakah banyak keuntungan yang telah pun kita hasilkan. So jeng keuntungan kita setelah 1 tahun 1 bulan spend adalah sebanyak RM600 setelah pun invest sebanyak RM14,000 lebih. So korang boleh lihat ini adalah grafnya. Nampak? So paling rugi yang kita pernah rugi adalah sebanyak negatif RM1,200. So memang rugi gila lah. Masa tu pump RM11,000 rugi RM1,003. Akhirnya kita dah untung. So saya invest sebelum ni sebanyak RM250 setiap minggu, tetapi disebabkan fee setiap kali korang deposit kena RM1. Lepas tu ada lagi conversion punya fee lah, sebab dia kita invest dalam 100% US stock. So US stock ni memang nak tak nak korang kena beli US stock lah. So kena beli dalam USD. So memang akan convert lah kan. So inilah portfolio, ada lebih kurang 14,000 dalam global stock, iaitu Wahid, FTSE, USA, Syariah, ETF halal. Dan ini adalah cash lah. Cash ni untuk bayar segala benda fees lah. So memang paling untung lah ni. Memang kita sekarang ni berada di puncak yang paling untung lah. So sebelum ni memang saya tak pernah lah mengalami keuntungan yang sebanyak ini. So sebelum ni paling tinggi pun 400 sajalah earning, 500, 400 lebih. So ini adalah rekod yang baru lah. Memang banyak gila lah kita punya untung sebenarnya. So dikata kat sini 8% sahaja kita punya untung ataupun earning. Mari kita cek betul ke tidak. So kalau kita tengok kan, 600 bahagi dengan 15k lah, kita kira cincai saja. 600 bahagi dengan 14,900 lah, kita kira cincai, and then 100. So kita yang profit adalah lebih kurang 4%, tapi dia kata kat sini 8%. So saya tak tahu mana datang 8% ini. Kita punya untung senang cerita dah 4% lah pada kita punya modal. So kalau korang masuk ASB dah setahun korang dapat 5%, tapi dalam stok ini korang hanya dapat dalam 4% saja. So buat masa sekarang ASB masih lagi menang. Tapi tak apa, kita play the long term game. Sebab sekarang ni waktu ekonomi memang sangat teruk. The thing that we can still make profit is still awesome lah sebenarnya. Dia tak rugi kan. Jadi itu sajalah, korang nampak saya untung RM600. So guys, korang rasa macam mana? Adakah Wahid Invest ini adalah sebuah pelaburan yang menguntungkan ataupun tidak? Ataupun korang rasa saya yang rugi sebab saya dah masuk lambat? Sebab kalau korang tahu, orang-orang lama, iaitu orang yang telah pun invest pada tahun 2020 ataupun lama lagi, mereka sekarang ini memang sedang mengalami keuntungan yang sangat-sangat banyak, dan mereka tak kisah pun market jatuh ke. Sebab apa? Diorang masih lagi untung sebab diorang dah invest lama. So at the end of the day, memanglah orang kata time in market adalah lebih tinggi daripada timing the market. So korang janganlah timing market, korang just keep this dan korang akan dapat beat the market lah. Time in market is better than timing the market. So kalau ikut data memang kata macam tu lah. So saya cuba ikut apa yang data kata, apa yang history kata, apa yang sejarah kata, dan kita hope for the best lah. Kita dah usaha cari duit, so kita biar market buat kerja pula lah kan untuk kita. Sebab kita kena cari cara lah untuk duit bekerja untuk kita. Kalau tak memang kita akan kerja sampai mati lah. Tapi bila kita mati, so duit-duit ni lah yang akan bekerja untuk family kita pula. So memang at the end of the day, we will find a way to make money work for us.
So guys, thank you banyak kerana menonton. So kalau korang nak try Wahid Invest ni, korang boleh try dan korang masukkanlah kod ini supaya korang boleh dapat free RM10 bila korang boleh invest di dalam Wahid Invest ni. So guys, terima kasih banyak kerana menonton. Korang memang terbaik. Dan juga kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tolong tekan sekarang juga. Jadi gang, kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.